Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud sesiapa yang membawa amal kebaikan pada hari kiamat maka baginya balasan 10 kali ganda dari kebaikan yang sama dengannya. Surah Al-An'am ayat 160. Saya Cik Man ingin mengajak anda jadikan bulan mulia ini dengan melakukan amalan berinfak dan berwakaf kepada pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh sekarang. Pembinaan masjid telah tertangguh selama 16 tahun. Bayangkan penduduk Islam di Bukit Rahman Putra yang lebih daripada 8,000 orang hanya mempunyai 2 surau yang sangat sempit dan sesak. Ayo kita hentikan penantian penduduk Islam di Bukit Rahman Putra dengan menjadikan kenyataan untuk mempunyai sebuah kompleks masjid yang lengkap dan selesa untuk beribadah dan boleh digunakan untuk beraktiviti. Jom, berwakaflah kepada dana pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra sekarang. Insya-Allah di bulan ini yang penuh barakah, semoga Allah Subhanahu wa taala ganjarkan rezeki yang luas seluas lautan biru. Berinfaklah sekarang. Itu dia Masjid Bukit Rahman Putra. Mari sama-sama penonton, jom kita dengarkan apa yang boleh kita lipat gandakan ganjaran kita, ganjaran pahala yang boleh kita lakukan di bulan Muharram, bulan yang penuh kemuliaan. Saya bersama dengan Al-Fadil Cik Man yang berada di studio kita ini, iaitu Duta Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra. Selamat datang. Makin berseri Cik Man kita sekarang ni. Alhamdulillah. Jadi Cik Man, di bulan Muharram, bulan yang penuh dengan kemuliaan ni, agaknya apa yang boleh kita pelajari, yang perlu kita tahu, dan seterusnya apa amalan sunnah yang boleh kita lakukan dalam bulan Muharram ini? Baik, bismillah, assalamualaikum. Antara keistimewaan bulan Muharram ini, ia merupakan bulan yang pertama dalam kalender hijrah lah, di mana di situ menjadi motivator kepada kita untuk berubah, walaupun sebenarnya berhijrah ni bila-bila masa pun kita dituntut untuk berhijrah. Kemudian dalam satu hadis Sahih Bukhari, hadis sahih, Nabi menyebut bahawa as-sanah isna asyara syahran. Setahun itu ada 12 bulan. Arba'atun hurum, antara 12 ada 4 bulan yang diberikan nilai dan kemuliaan, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan juga ada yang terasing satu lagi, Rejab, antara Jamadi dengan Syakban. Dan antara perkara yang boleh kita lakukan, perkara-perkara sunnah sebagaimana yang kita maklum, ialah berpuasa. Sebagaimana Nabi pernah menyebut dalam satu hadis, puasa yang paling afdal selepas puasa Ramadan adalah puasa 10 Muharram. Kita panggil puasa Ashura, hari yang ke-10. Nabi tengok ada budaya waktu datang ke Madinah, orang sana berpuasa, dan Nabi tanya kenapa berpuasa. Kerana pada hari ini adalah hari yang baik dan hari yang Allah selamatkan Nabi Musa dan kami semua pengikut Israel daripada musuh-musuhnya. Maka Nabi pun kata, aku lebih berhak dengan Musa berbanding kamu semua, maka Nabi memerintahkan untuk berpuasa. Baik, berkaitan dengan apa yang kita bincangkan ini, antara perkara lain, amalan lain yang boleh kita lakukan pada bulan Muharram, kita juga boleh bersedekah ataupun boleh berinfak. Sebagaimana kita mengikuti sunnah Nabi, tabi'an ataupun peribadi Nabi itu adalah seorang manusia yang sangat pemurah, dan Nabi lebih-lebih pemurah lagi pada bulan Ramadan. So sebagai mengikuti sunnah Nabi, kita melaksanakan infak ataupun sedekah setakat mana yang kita mampu untuk merealisasikan perkara-perkara yang baik. Contohnya sedekah buat rumah anak yatim ke, ataupun sedekah kepada orang susah, dan antara sedekah yang paling mulia, sedekah untuk pembinaan rumah Allah, masjid, kegunaan masyarakat kan. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi sebenarnya dalam bulan Muharram ni ialah kita berpuasa, sedekah ni amalan sederhana lah yang boleh kita lakukan. Jadi Cik Man, kita nak tahu juga bentuk sedekah yang manakah yang lebih afdal. Bukanlah nak cakap yang lebih afdal, mungkin memberikan ganjaran pahala lagi di bulan Muharram ni. Baik, sedekah ni asasnya semua ada pahala. Tak kira lah dia sedekah RM10 ke ataupun 50 juta. Yang penting ikhlas. Jangan mengungkit. Kau kena ingat dulu masjid ni duit aku ni. So bila kita mengungkit, automatik segala pahala tu akan orang kata terhapuskan. Baik. Ada satu lelaki, ada satu soalan ditujukan kepada Nabi, ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajran. Sedekah yang manakah ganjarannya besar? Nabi ini yang paling besar, yang lebih besar, azam. Maka Nabi menyebut ketika kamu bersedekah,
yang ketika itu kamu memang bercita-cita untuk menjadi kaya dan kamu bersifat kikir. Kenapa? Baik, kita dalam keadaan sedekah, dalam keadaan kita memang ada banyak duit, kita pun tak ada nak kumpul untuk apa-apa tujuan. So kita senanglah hulurkan sedekah tu. Ambillah, aku memang tak tahu nak buat apa pun dengan duit ni kan. Banyak sangat duit ni, kan nak gulung-gulung buat colek telinga ke apa benda kan. Tapi ketika seseorang itu ataupun ketika kita bercita-cita kumpul duit untuk satu tujuan. Ini kumpul duit ni aku tak nak. Aku sanggup berlapar, sanggup ikat perut semata-mata nak beli PS4 ataupun nak beli mangkuk karat ke apa benda ke, contohnya mak-mak ni Tupperware contohnya, tak nak gunakan benda-benda yang lain. Tapi dalam proses mengumpul ada orang susah minta sedekah. Kita pun mesti akan nak bagi ke tak ni kan, nak bagi ke tak sale minggu depan. Ni kalau kumpul sampai minggu depan dah dapat dah nak beli Tupperware apa semua tu. Tapi kita sudi juga bagi. So Allah melihat betapa orang kata jihadnya sekeping hati untuk sudi menghulurkan sedekah berbanding tadi dalam keadaan yang senang. Walaupun dua-duanya ada pahala, tetapi semakin banyak jihad seseorang, semakin banyak ganjaran pahala. InsyaAllah, indah sungguh ya. Islam itu mengajar kita tentang untuk berbuat baik sentiasa. Jadi tadi kita dah saksikan VT tentang Masjid Bukit Rahman Putra, pembinaannya bagaimana. Cik Man kongsikan bersama dengan penonton agaknya sekarang berapa dana yang diperlukan dan bagaimana gambaran proses pembinaannya sekarang di peringkat yang bagaimana? Baik, setakat sepanjang 16 tahun penantian untuk pembinaan masjid bagi penduduk Bukit Rahman Putra Sungai Buloh dan akhirnya menjadi kenyataan sekarang ni dalam proses pembinaan dah lebih daripada batu curucuk je. Dan kita punya target untuk pembinaan kompleks ini sebanyak 16 juta. Dan sekarang ini alhamdulillah sudah terkumpul lebih kurang lebih 12 juta dan berbaki 3 juta. So kita rasa seronok dulu sikit sekarang dah belas kan. Dulu bawah 10. Jadi memang rakyat Malaysia ni alhamdulillah daripada semua pelbagai bangsa memang seorang yang pemurah. Baik, fasa ada dua. Yang pertama, fasa utama untuk pembinaan Dewan Masjid yang boleh memuatkan lebih kurang 2,200 jemaah. Dan kemudian ada pencawang TNB untuk elektrik apa semua, tempat ambil air semayang, wuduk, tempat toilet apa semua tu dan tempat parking kereta. Sementara fasa kedua adalah bangunan tambahan seperti pejabat untuk pegawai masjid, kemudian rumah penempatan pegawai masjid dan juga Azidah ada satu yang menunjukkan masjid ini mesra alam masyarakat. Kita akan bina juga rumah tumpangan ataupun bilik tumpangan yang boleh digunakan untuk mereka yang berjalan ataupun bermusafir. Mungkin hotel dah orang kata penuh, full kan, homestay dah penuh. Jadi Masjid Bukit Rahman Putra insya-Allah menyediakan satu ruang untuk anda semua. Ya betul. Itulah fungsi masjid kan. Jadi insya-Allah caranya bagaimana agaknya untuk penonton. Assalamualaikum, sama-sama kita nak berinfak, nak membantu pembinaan masjid ni. Nak lagi 3 juta je ni, sikit je lagi. Sikit lagi. Terima kasih banyak-banyak. Allah saja yang memberi ganjaran kepada penderma yang budiman dan teruskan dengan amalan baik anda dengan melayari laman web www.masjidrahmanputra.com ataupun boleh hubungi kami di 013-345-6385 ataupun boleh screenshot butiran nombor akaun bank-bank yang tertera di kaca TV anda. Dan semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal dan banyak kepada penderma kita. InsyaAllah. Cukup padat je semuanya. Terima kasih sekali lagi Cik Man, iaitu Duta Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra. Ayuh para penonton, sama-sama kita tingkatkan amalan kita untuk saham akhirat kita dengan berinfak untuk pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra yang bakal memenuhi 2,200 jemaah. Kita perlukan 3 juta sahaja lagi. Mudah saja caranya, boleh layari seperti nombor yang tertera di kaca TV ataupun laman web yang ada. Jadi terima kasih sekali lagi Cik Man. Kita berehat dulu, kembali lagi selepas ni.